Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pada pagi ini kita berkumpul di sini sama-sama untuk kita mempelajari berkenaan dengan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang mendalam untuk dapat kita melaksanakan ibadah umrah, dan akhirnya mudah-mudahan kita mendapat umrah yang mabrurah, yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah taala sekalian, sebelum kita terus kepada kursus kita pada pagi ini, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Aziz bin Abdul Ghani, berasal daripada negeri Melaka, Darul Bersejarah. Sudah berumah tangga, alhamdulillah. Saya sebagai pendakwah bebas sepenuh masa, memiliki tauliah daripada Majlis Agama Islam Negeri Selangor, daji memahami bagaimana kaedah ataupun tata cara melaksanakan ibadah umrah, supaya ibadah umrah yang kita lakukan itu dapat dilaksanakan dengan sempurna, diterima oleh Allah Ta'ala, dan diberikan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kursus dengan saya ni jangan tertekan, jangan tension. Kita relax, kita chill sahaja, santai-santai. Sebab tuan-tuan, kalau kita tertekan, susah untuk kita memahami, ataupun susah untuk kita nak mendapat ilmu daripada apa yang disampaikan. Jadi perlu kepada kita ni dalam keadaan tenang, rehat, dalam keadaan tidak tertekan, untuk mudah kita memahami apa yang kita pelajari. Jadi sebelum kita mula kursus kita pada pagi ni, saya mengajak kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita mulakan majlis kita ini dengan sama-sama berselawat kepada Nabi SAW, supaya dapat menghidupkan hati kita, menceriakan jiwa kita, hati kita, rohani kita, supaya apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat difahami dengan jelas, dan pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lazimnya yang hadir pada hari ini sedang berusaha untuk sampai ke tanah suci. Saya tak nak guna kalimah istilah bercita-cita. Ramai orang cita-cita tapi tak ada usaha. Tetapi saya percaya dan saya yakin yang hadir pada hari ini sedang berusaha untuk sampai ke tanah suci, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tanah suci ini bukan sebab kita ada wang, duit, bukan sebab kita sihat, tapi kita sampai ke tanah suci ini sebab Allah Ta'ala takdirkan dan rezekikan kita untuk jadi tetamunya. Disebut dengan Duyufur Rahman, tetamu Allah Ta'ala yang maha pemurah. Saya berdasarkan pengalaman saya bawa jemaah, macam-macam peristiwa, keadaan, kondisi jemaah dan sebagainya yang saya alami, yang saya lihat dengan mata kepala saya, yang saya boleh buat kesimpulan kita sampai ke tanah suci ini dengan sebab takdir dan jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi insya-Allah pagi ini kita akan bicarakan berkenaan dengan ibadah umrah. Kerana kita dah keluar, dah habis musim haji tuan-tuan. Jadi kita pergi bukan boleh melaksanakan haji, hanya melaksanakan ibadah umrah. Jadi bila mana kita sebut ibadah umrah, umrah ni apa maksud daripada bahasa kepada bahasa, yakni ziarah. Ziarah ni mudah kita faham, melawat. Melancung saya tak berapa nak guna istilah tu, sebab melancung ni tidak berapa serius. Kerana ni melibatkan ibadah, maka lebih perkataan yang lebih sesuai, kita kata melawat. Kalau bahasa Arabnya ziarah. Kemudian pada syarak bermaksud umrah mengunjungi Baitullahil Haram. Ini Baitullahil Haram itu berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Apa maksud bait? Rumah Allah yang haram. Apa maksud haram? Biasa kita dengar tanah haram, Masjidil Haram, Baitullahil Haram. Apa maksud haram? Maksud haram terbahagi pada dua makna. Dan dua makna ni saling mengait antara satu dengan yang lain. Haram pertama yang biasa kita guna, dan orang kita pun, bahasa Melayu kita pun mengambil ambilan daripada perkataan Arab, yakni perkataan haram, dilarang, tak boleh. Dan makna yang kedua maksud haram, yakni mulia. Jadi Baitullahil Haram, Masjidil Haram, tanah haram maksudnya tanah yang dimuliakan, masjid yang dimuliakan, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimuliakan dengan sebab ada beberapa pengharaman yang tak boleh kita lakukan di sana, sebagai tanda memuliakan tempat itu dan keistimewaan tempat itu yang tidak ada pada tempat-tempat yang lain. Dilakukan pada bila-bila masa, sepanjang tahun, 365 hari setahun, 24 jam sehari semalam, bila-bila masa boleh buat umrah. Untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi ibadah umrah ni bukan pergi macam jalan-jalan ikut suka kita lah, tapi dia ada tertib dia, ada rukunnya, ada syaratnya, ada perkara sah dan perkara yang membatalkan, ada perkara makruh dan sebagainya. Kemudian dalil umrah. Jadi dalam setiap ibadah ini mesti ada dalil. Sama ada dalil yang khas, yang khusus, ataupun dalil yang bersifat umum, am. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa atimmul hajjata wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Taala. Jadi apa maksud ataupun apa hukum melaksanakan ibadah umrah? Melaksanakan ibadah umrah buat kali pertama, hukum dia wajib. Ini bukan sunat, sunat muakkad, bukan harus, makruh haram lagilah. Tidak. Hukum dia wajib buat kali pertama dalam hidup kita. Bukan kali pertama dalam seminggu, dalam setahun, tapi kali pertama dalam seumur hidup kita. Maksudnya semua orang Islam wajib untuk melaksanakan umrah, dan dia terkait sekali dengan melaksanakan ibadah haji. Kita belajarkan rukun Islam 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, kita buat zakat. Kemudian yang terakhir melakukan ibadah haji. Sebenarnya di dalam itu termasuk hukum hakam perbincangan berkenaan dengan ibadah umrah. Kita tak pernah dengar orang buat haji dia tak buat umrah. Ini kita kata rezeki berbezalah. Ada orang tuan-tuan semua hidup dia dapat sekali haji sekali umrah. Ada orang semua hidup dia sekali haji dan beberapa kali umrah. Dan ada orang tuan-tuan dia dapat beberapa kali haji dan beberapa kali umrah, dan yang terakhir langsung tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi saya tak nak sebut keistimewaan golongan begitu begini. Ini rezeki masing-masing. Cuma nak sebut tadi haji itu tuan-tuan, yang kelima tu termasuk dalamnya umrah. Dia ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad tuan-tuan. Tamattu apa tuan-tuan? Buat umrah kemudian buat haji. Haji qiran buat sama-sama. Haji ifrad buat haji dulu kemudian baru buat umrah tuan-tuan. Maksudnya dia ada kaitan. Cuma haji terikat dengan musim haji yang kita dah lepas hari tu. Umrah tidak terikat dengan masa, sepanjang tahun boleh melaksanakan ibadah umrah.
Jadi saya nak ucapkan tahniah buat yang kali pertama untuk menjejak kaki ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah, dan tahniah juga kepada yang kali kedua dan seterusnya untuk menjejakkan kaki ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi menarik, dalam ayat ini disebutkan dengan atimmu, sempurnakan. Maksudnya apa? Tafsiran para alim ulama, rukun Islam ni ada 5. Syahadah, puasa, sembahyang, zakat ni tuan-tuan mudah untuk kita buat. Tetapi untuk menyempurnakan diri kita sebagai seorang Muslim, yang kelima ni susah. Sebab yang kelima ni menunaikan haji jika mampu. Tapi jangan salah faham. Maksud jika mampu, bila saat untuk nak pergi haji kita tak boleh pergi, maka kita dikira tak mampu. Tetapi kalau sebelum daripada tu, kita tetap kena berusaha, wajib berusaha untuk melaksanakan ibadah haji. Cari duit, bekerja, kumpul duit. Bukan beli handphone baru tuan-tuan. Kumpul duit, niat nak pergi haji. InsyaAllah dengan langkah-langkah usaha-usaha yang kita lakukan, InsyaAllah Allah Ta'ala sampaikan kita untuk melaksanakan haji dan melaksanakan ibadah umrah. Maka dapat kita laksanakan 5 perkara ini, maka sempurnalah kita sebagai seorang Muslim tuan-tuan. Maka wa atimul hajjata wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bicarakan tentang rukun umrah dan wajib umrah. Bila sebut ibadah mesti ada rukunnya. Cuma ada satu istimewa dalam ibadah umrah haji, dia ada istilah wajib umrah, wajib haji. Kalau dalam bab-bab lain, bab ibadah dalam mazhab Syafi'i, dia tak ada istilah wajib. Dia terus, kalau wajib tu dia termasuk daripada perkara rukun ataupun perkara syarat sah. Itu perkara wajib. Tetapi dalam bab ni dipisahkan mana rukun, mana wajib umrah. Rukun umrah. Rukun umrah maksudnya amalan-amalan yang wajib kita laksanakan, kalau ditinggalkan maka tidak sah umrah kita. Rukun ni nak buat bandingan macam ni. Kereta lah tuan-tuan, kereta. Dia ada enjin, dia ada tayar, dia mesti ada minyak baru dia boleh berjalan. Ini kita kata rukun lah. Kalau tak ada salah satu komponen ni, kereta ni tak boleh bergerak dan tak dinamakan kereta tuan-tuan. Dia mesti cukup komponen-komponen ini. Aircon bukan komponen, aircon tu tak penting, aircon dalam kereta. Tak ada aircon pun dia tetap panggil kereta, dia boleh jalan. Begitulah rukun umrah, iaitu komponen-komponen ataupun ibadah-ibadah ataupun perlakuan-perlakuan yang kita mesti lakukan, dan kalau kita tinggalkan maka tidak dinamakan umrah, tidak sah umrahnya. Maka ada 5 perkara. Yang pertama, niat ihram umrah. Jadi amalan ini mesti dengan niat. Innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan ataupun amalan ibadah itu berdasarkan dengan niat. Kemudian tawaf umrah, kemudian sa'i. Saya tak nak bahas dulu sebab nanti ada tajuk-tajuk ni. Tuan-tuan fikir apa sa'i ni? Kalau yang belum pernah pergi mungkin terfikir-fikir apa makna sa'i. Nanti kita akan bincangkan. Bercukur, bergunting, ataupun biasa kita dengar tahallul. Kemudian tertib pada semua rukun. Tertib pada semua rukun. Kemudian wajib umrah. Wajib umrah ni kita dengar wajib seolah macam kalau tinggal tak sah. Jawapannya sah. Dia contoh gini tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i ada satu sahaja tuan-tuan, hukum-hukum ni mengikut seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia ada fardu, dia ada wajib tuan-tuan. Ni minta maaf saya bahas agak detail. Fardu, wajib. Fardu ni lain, wajib ni lain. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, wajib ni seumpama dengan sunat muakkad. Tetapi dalam perkara ni, wajib ni bukan makna dengan makna begitu. Wajib dilakukan, tetapi kalau ditinggalkan tetap sah, tetapi dikenakan denda ataupun dam.
Dam ni bukan dam haji macam kita faham. Kan sampai petak ujung tu boleh tambah satu kepala lagi atas, boleh jalan jauh tuan-tuan. Bukan. Ini dam ataupun bahasa Melayunya disebut dengan denda bagi orang yang meninggalkan wajib umrah. Wajib umrah ada dua sahaja. Yang pertama niat ihram di miqat, kemudian yang kedua meninggalkan perkara larangan ataupun meninggalkan pantang larang semasa dalam ihram. Kalau haji dia ada tambahan, mabit di Muzdalifah, kemudian di Mina, kemudian melontar jamrah. Kemudian kita sambung seterusnya. Niat mengerjakan umrah ni rukun pertama. Dia beri contoh di sini, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang ini sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat ini yang pertama, lafaz ini hukum dia sunat. Yang wajib niatnya mesti di dalam hati. Jadi kalau tak sebut bahasa Arab tuan-tuan, bahasa lain, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Tamil ke, bahasa Cina, apa bahasa pun boleh. Dia tidak mengganggu perjalanan ibadah umrah ataupun tidak mengganggu halal ataupun haram ataupun dibolehkan ataupun merosakkan ibadah umrah. Dia boleh dalam bahasa Melayu tuan-tuan. Kalau payah nak hafal, contohlah kalau ada yang masa terdekat nak pergi ni, tinggal berapa hari nak hafal tak terhafal ustaz, hafal bahasa Melayu tuan-tuan. Dan insya-Allah mutawif akan bimbing sama-sama. Mutawif niat, yang lain pakai ikut sama-sama. Kemudian niat bersyarat. Ustaz tadi dah niat, ni ada syarat lagi. Tadi tu niat secara umum. Niat secara umum, tetapi kita masih lagi dalam suasana yang tidak berapa selamat. Endemik. Sekarang endemik ke pandemik? Endemik. Saya pun dah tak larat nak baca tentang COVID ni tuan-tuan. Endemik. Bukan tak ada, ada. Kebarangkalian kena tu pun ada. Jadi kita mengambil langkah berhati-hati. Dan kita pun datang daripada tempat yang jauh, takut berlaku sebarang halangan, maka digalakkan untuk niat bersyarat. Umrah sahaja, haji jangan niat bersyarat. Itu cerita kursus hajilah. Umrah digalakkan untuk niat bersyarat. Pertama, macam saya sebut, endemik. Yang kedua, kita datang daripada tempat yang jauh, ada kemungkinan kebarangkalian mungkin berlaku halangan dan sebagainya. Maka dengan niat bersyarat inilah untuk kita lepaskan diri kita daripada pantang larang dalam ihram umrah. Okey. Jadi saya nak sebut, nak mudah faham, bila kita mula niat, macam tadilah nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, automatik tuan-tuan kita terikat dengan 13 pantang larang. 13 tuan-tuan, bila jemaah dengar pening tuan-tuan, 13 banyaknya. Jangan cakap tuan-tuan, saya pun pening juga 13. Tapi jangan susah hati. Nanti daripada 13 tu kita akan potong sikit tuan-tuan. Tinggal sikit je nanti yang kena fokus. Jadi bila kita ada di dalam keadaan ihram, menjaga pantang larang dalam ihram, terkadang kita terhalang untuk melaksanakan umrah, macam mana nak bebaskan diri? Maka inilah dengan niat bersyarat. Maka diberi contoh di sini, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekiranya aku terhalang oleh sesuatu, maka halallah aku. Jadi tidak terikat. Selalu biasa kita kursus terikat cerita isu ni tentang haid. Sebenarnya bukan sekadar haid, apa-apa bentuk halangan. Jadi saya umumkan tadi, endemik, mungkin penyakit-penyakit yang lain, sakit jantung ke apa, kita tak tahu, na'udzubillah, minta dijauhkan. Mungkin halangan pula bentuk lain, mungkin peperangan ke apa dan sebagainya, kan? Jadi kita niat awal-awal dengan niat bersyarat, supaya jika terhalang
maka terlepaslah diri kita daripada pantang larang ihram. Jadi kita jadi halal. Dia ada 3 jenis niat bersyarat. Yang pertama disebut maka halallah aku. Automatik halal tanpa tahallul, yakni tanpa bergunting dan menyembelih haiwan, kambing. Yang kedua, yakni kita niat maka bertahallullah aku, maka wajib dia gunting untuk halal. Yang ketiga, maka bertahallullah aku dan menyembelih binatang, maka dia wajib gunting dan wajib sembelih kambing. Okey. Jadi di sini saya hanya anjurkan satu sahaja, maka halallah aku, tak perlu gunting, tak perlu menyembelih haiwan. Itu lebih mudah kan untuk kita berniat. Ini dalil kan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Diba'ah bin Zubair masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin melaksanakan haji akan tetapi saya sakit." Maka Rasulullah bersabda, "Laksanakan haji dan bersyarat." Yakni menambah syarat dalam niat ihram, tempat tahallulku di mana aku terhalang. Itu. Kemudian keadaan niat bersyarat yang dibolehkan. Yang pertama, dalam keadaan tidak berhaid. Dalam keadaan tidak berhaid, maksudnya ni cerita orang perempuan. Orang lelaki confirm takkan ada haid sampai kiamat. Ini orang perempuan sahaja fokus. Jadi dalam keadaan tidak haid, boleh dia niat dengan niat bersyarat. Okey. Orang lelaki tak ada haid tapi ada masalah lain mungkin. Jadi niat secara umumlah, ditakuti mungkin bukan isu haid tapi isu penyakit. Sakit jantung ke, kena stroke ke dan sebagainya, automatik dia jadi halal sebab berlaku halangan untuk dia melaksanakan ibadah umrah. Selesai. Yang kedua, ini orang perempuan dalam keadaan haid, ataupun kita kata umum lelaki perempuan dalam keadaan sakit tapi dia nak pergi umrah. Contohlah tuan-tuan, orang nak pergi umrah, dia dalam keadaan sakit buah pinggang, kena dialisis. Di sana boleh diaturkan dialisis untuk mereka. Jadi bila orang dialisis ni tuan-tuan, 2-3 hari lebih kurang kena dialisis. Kalau tidak, air penuh dalam badan boleh menyebabkan kematian. Bahaya. Okay. Jadi dia boleh awal-awal dengan niat bersyarat. Awal-awal dengan niat bersyarat. Cuma beza orang yang haid. Okey. Kalau di sini dia beri contoh, sekiranya haid aku berterusan hingga tarikh pulang, maka halallah aku. Berterusan sehingga tarikh pulang, lama tuan-tuan. Biasa buat umrah, kita tidur 6 malam di Mekah. 6 malam nak tunggu dalam keadaan ihram, lama. Penat kaum ibu nak tunggu. Jadi saya tak galak ambil begini. Saya galakkan apa? Jika aku masuk ke tanah haram dalam keadaan sekiranya aku sahaja aku melaksanakan ibadah umrah dan berihram dengannya, dan sekiranya haid aku belum berhenti ketika aku masuk ke tanah haram, maka halallah aku. Maksudnya apa? Masuk sahaja ke tanah haram, haid belum berhenti, maka jadi halal. Ataupun sekiranya terhalang aku daripada melakukan ibadah tawaf, maka halallah aku. Maksudnya dah masuk pun tak berhenti nak pergi tawaf, belum berhenti darah haid, maka jadi halal. Jadi yang pergi umrah, khususnya yang bersama dengan saya yang terdekat ni 12 Ogos ini, lebih kurang tak sampai sebulan lagi. Kalau ada daripada kaum ibu, boleh PM saya kalaulah minta pandangan saya cuba aturkan supaya sekurang-kurangnya dapat satu umrah sebelum balik. Sebab kita tak ada mutawifah. Jadi saya pun segan juga sebenarnya ini bab-bab orang perempuan ni. Tapi dah tanggungjawab. Bagi tahu agak-agak bila nak berhenti dan sebagainya. Nanti saya akan kongsi. Saya tak nak secara general sebut. Sebab ni pun melibatkan maruah kan. Dia tak berapa cantik lah.
Jadi boleh tanya saya, PM WhatsApp je, senang. Kemudian yang tidak boleh, keadaan yang tidak boleh niat bersyarat. Apa dia? Sebelumnya dia niat biasa, kemudian dalam perjalanan datang haid, terus tukar niat, tak boleh. Ataupun dia sakit, kemudian sebelum perjalanan tu dia niat biasa, dia belum sakit, dalam perjalanan sakit terus tukar niat, tak boleh. Maka perkara tu tak dibenarkan. Tidak sah niat dengan niat begitu. Kemudian bila sebut niat, dia terikat dengan wajib umrah, iaitu apa dia? Niat di miqat. Miqat ni apa? Sempadan ataupun checkpoint, tempat untuk kita berniat. Ini bukan sengaja-sengaja kerajaan Saudi buat, bukan. Ini sudah ditetapkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita sendiri boleh tukar-tukar ikut sempadan kita lah, mana kita nak niat. Tapi ni Nabi SAW sendiri yang arahkan, ataupun Nabi sendiri yang telah tetapkan di mana kita kena berniat. Okey. Jadi disebut di sini ada miqat maqani bagi jemaah penduduk yang datang daripada luar Mekah. Kita ni semua luar Mekah, sekarang kita kat Malaysia. Kalau orang Mekah tapi datang daripada Malaysia, dia kira orang Mekah ke orang Malaysia? Orang Malaysia juga. Jadi dia tak boleh kira, oh ni kami ni lahir Mekah, IC Mekah, tak payah ikut miqat daripada orang luar lah, ikut miqat Mekah. Tak boleh, kena ikut miqat datang daripada luar Mekah. Jadi ada 5 di sini. Yalamlam, Bir Ali, Juhfa, Qarnul Manazil dengan Zatul Irkin. Yani Yalamlam yang datang daripada belah Yaman, Bir Ali yang datang dari arah Madinah. Kan? Ini kalau kita selalu kadang-kadang ada jemaah yang terbang terus ke Madinah, kemudian daripada Madinah masuk ke Mekah. Jadi dia akan berhenti ataupun dia akan berniat di Bir Ali, Zulhulaifah nama lain dia. Di sini ada sikit pembetulan fakta sejarah. Bir Ali itu maksudnya Telaga Ali. Ada orang kata Telaga Saidina Ali. Bukan, nama sama tapi orang lain. Nama Ali itu nama bukan nama kepada Saidina Ali, tapi nama yang sama tapi nama orang lain. Ada sejarah dia, tuan-tuan boleh carilah. Kalau saya nak bicara sejarah, tak habis kursus kita pagi ni. Kemudian Juhfa, kan, yang datang daripada Syam. Syam hari ni Jordan, Palestin, Syria, itu Syam. Kemudian Qarnul Manazil yang datang dari Asia, kitalah Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Indonesia, kan, Brunei, Singapura dan sebagainya. Saya nak kongsilah dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan. Ni nak promote jugalah, kan, promote tuan-tuan. Kita boleh pergi umrah daripada mana-mana negara, kerana sekarang untuk nak apply visa dia terbuka, kan. Nak terbang, kita orang Malaysia nak terbang daripada UK pun boleh, daripada Afrika pun boleh, mana-mana boleh, mudah sekarang. Kalau di Asia ni tuan-tuan, Malaysia lah negara yang paling murah, kan, servis umrah tuan-tuan. Kalau di Indonesia tuan-tuan, tak ada 15,000, senyum aje lah tuan-tuan. 15,000 Indonesia, duit kita, kan? Singapura pun mahal tuan-tuan, kan, pun lebih kurang dalam 10 ke 15,000 duit kita. Kita sini Alhamdulillah boleh dapat lagi lah bawah 10,000. Kalau atas 10,000 tu memang special tuan-tuan. Itu lain pula. Jadi saya kempen kalau ada saudara mara daripada Singapura, daripada Indonesia, nak bersama-sama nak melaksanakan ibadah umrah bersama dengan jemaah Malaysia, kami adu-adukan. InsyaAllah kami akan usahakan dan kami akan bantu, kan, untuk sampai ke sana. Kemudian yang kelima, Zatul Irkin yang datang daripada arah Iraq. Cuma bila sebut Qarnul Manazil, jemaah daripada Malaysia yang terus dengan penerbangan ke Mekah, sebenarnya tak tepat sebut Mekah, sebab Mekah ni tak ada lapangan kapal terbang, yang ada di Jeddah. Jadi maksudnya turun di Jeddah kemudian masuk ke Mekah. Kita akan melintasi Qarnul Manazil, kan,
Dan di dalam pesawat lazimnya 1 jam ataupun setengah jam sebelum melintasi, pihak pesawat ataupun pihak pesawat akan buat pengumuman, kapal terbang akan melintasi Qarnul Manazil dan diminta jemaah untuk bersiap-siap dengan ihram dan melaksanakan niat umrah. Jadi jangan susah hatilah. Ustaz takut terlepas kapal terbang laju, memang laju, tapi setengah jam ataupun 1 jam sebelum melintasi dia akan beritahu. Jangan pula kita tunggu, tuan-tuan, dalam kapal terbang tu ada skrin, ada dia tunjuk dia punya peta kapal terbang lalu, kan? Jangan tunggu tepat-tepat baru nak niat. Bila dia buat pengumuman tu, siap ihram terus niat. Boleh. Ustaz tu bukan niat di miqat. Yang tak boleh melepasi miqat. Sebelum miqat boleh, melepasi boleh, tapi dikenakan dam kerana melanggar wajib umrah. Jadi sebelum tak apa. Di Malaysia boleh tak daripada rumah? Boleh, tapi jangan buat gitulah. Bila niat daripada rumah naik kapal terbang 8 jam, tuan-tuan, kita dah niat 8 jam, macam-macam nak kena jaga. Jadi kita shortcutkan, tunggu kapal terbang punya pengumuman, pesawat punya pengumuman, kita niat, kemudian hanya beberapa jam perjalanan lagi kita akan sampai ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Kalau perjalanan lancar di airport, di jalan raya, lebih kurang tak sampai 2 jam kita akan sampai selepas niat tu, sampai ke Kota Mekah. Turun airport, ambil beg apa semua, naik bas, kemudian bertolak ke Kota Mekah Al-Mukarramah. Dan insya-Allah dalam pesawat ini saya tak boleh janjilah. Ada sesetengah pesawat memang menjemput mutawif untuk membimbing niat bersama dengan jemaah. Jadi kalau dapat begitu, alhamdulillah lah. Kita terpaksa mengikut SOP ataupun peraturan pesawat. Kalau dibenarkan, alhamdulillah. Kalau tak benarkan, insya-Allah masing-masing saya akan sentiasa ingatkan untuk kita kena tahu waktu bila untuk kita berniat. Kemudian seterusnya maqad miqani. Bukan miqani, makani. Ini salah makhraj, lain maknanya, tuan-tuan. Walaupun kita ni orang Melayu, kena sebut biar betul. Miqat makani, bagi penduduk yang berada di Mekah. Dia tak kata bagi orang Mekah, penduduk yang berada di Mekah. Orang Mekah tak semestinya dia duduk kat Mekah. Ni orang yang berada di Mekah. Nanti kita terbang dah sampai, dah buat umrah pertama, kita dah dekat Mekah. Bila nak buat umrah kedua, ketiga dan seterusnya, kita akan keluar kepada miqat bagi orang yang sedang berada di Mekah. Apa dia? Ja'ranah yang pertama. Ja'ranah boleh, Ja'ranah pun boleh. Yang kedua Tan'im, Tanaim pun boleh. Yang ketiga Hudaibiyah, yang keempat Syuhumaishi. Sebenarnya bukan Syuhumaishi, yang keempat Arafah. Yang keempat Arafah. Syuhumaishi itu kata lain bagi Hudaibiyah. Dan biasanya dalam trip ataupun dalam perjalanan umrah ni memang akan dibawa pertama Ja'ranah, kemudian Hudaibiyah. Tanaim ni request daripada jemaah. Lazim jemaah mungkin satu family 5-6 orang, saya akan tolong carikan teksi, hantar ke Tanaim, patah balik ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi saya sebut awal-awal, yang pergi dengan saya jangan segan-segan. Yang lebih tua daripada saya buat saya macam anak sendirilah. Jangan segan-segan. Tak panggil ustaz pun tak apa. Ustaz tu orang panggil, tuan. Nanti mati dalam kubur, malaikat maut tak tanya wahai Ustaz Aziz. Tak ada. Dia datang bantai kita je kalau kita ni buat dosa. Jadi jangan segan-segan. Ada sebarang permasalahan berkaitan ibadah umrah ataupun berkaitan apa-apa perkara di Tanah Suci, memang saya ditugaskan menjaga jemaah di lapangan, hubungi saya. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Jangan susah hati. Kemudian Arafah kita pergi, tapi kita tak berniat di Arafah. Ini contoh dia. Ini ditulis sini dia punya kilometer dia. Tan'im paling dekatlah 5 kilometer. Paling jauh sekali Hudaibiyah. Di Hudaibiyah ni ada kisah dia, tapi tak boleh cerita sekarang. Dia jadi rahsia, kita akan cerita di sana nanti insya-Allah.
Selepas kita niat, bukan selepas, yang ni sebelum nak niat, kena memakai ihram. Saya sebut perempuan dulu, walaupun lelaki kat atas, saya sebut perempuan, ladies first. Memakai ihram bagi orang perempuan sangat-sangat mudah. Pakailah apa-apa pakaian daripada jenis kain yang pelbagai, warna yang pelbagai. Cuma syaratnya mesti menutup aurat dengan sempurna. Itu sahaja. Nak pakai kain telekung Siti Khadijah Black Edition, baru ni kan, saya dengar kat radio itu, ada edisi baru warna hitam kan, special edition. Tak apa, hitam boleh, putih boleh, kuning boleh, hijau boleh, coklat boleh. Syaratnya tutup aurat. Afdalnya, ada yang kata afdal pakai putih, ada yang kata afdalnya pakai hitam. Maksudnya ada dua warna yang afdal untuk kita pakai, orang perempuan. Okey. Yang penting tutup aurat. Ustaz, nak kena pakai jubah ke, nak kena pakai baju kurung ke, nak kena pakai seluar labuh ke, apa-apa boleh. Syaratnya tutup aurat. Tapi satu benda saya ingatkan, jangan pakai seluar. Bukan tak boleh pakai seluar tu, jangan salah faham kan. Maksudnya apa tuan-tuan? Pakailah jubah dalam seluar, tapi jangan pakai seluar je kemudian pakai baju labuh. Tak boleh. Nanti orang Arab tengok, dia halau kita, tak bagi masuk. Dia rasa pelik. Orang perempuan dia pakai seluar, dia tak boleh. Nak pakai seluar belah dalam, jubah kat luar lah. Tu tak apa. Jadi faham, orang perempuan umum senang mudah faham. Orang lelaki, orang lelaki ni dia istimewa sikit. Orang lelaki istimewa. Memakai dua helai kain lepas. Apa maksud dua helai kain lepas? Kain yang tidak bercantum, sama ada jahit ataupun tak berjahit. Kalau orang boleh tenun kain tu dalam bentuk bercantum pun tak boleh pakai, kerana dia tidak boleh memakai kain dengan bersarung. Bukan tak boleh pakai kain sarung, bersarung. Ni kena faham. Nanti sekejap lagi saya praktiskan. Saya tunjuk praktikalnya bagaimana. Dipakai untuk menutup auratnya di antara pusat dan lutut. Sehelai digunakan sebagai kain bawahan, dipanggil izar, dan sebahagian lagi, sehelai lagi digunakan kain menutup bahagian atas, dipanggil dengan rida. Tu bahasa Arab. Jadi di sini ada dua helai kain ihram. Satu yang saya sebutkan tadi, kain yang menutupi bahagian bawah, maka itu dipanggil dengan kain izar. Itu bahasa Arabnya lah. Satu lagi, kain yang menutupi bahagian badan di atas dipanggil dengan kain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kain rida. Kain rida. Jadi tadi saya sebutkan, bukan tidak boleh memakai kain bersarung, tetapi tidak boleh pakai dengan bersarung. Contoh, andainya kain ihram ini dijahit tepi ni, boleh disarung, tetapi kita tak pakai dengan cara sarung, kita hanya lilit sahaja, maka dia tak langgar pantang larang ihram. Yang tak boleh, bila dah berjahit dan disarung, maka sudah dikira sebagai melanggar pantang larang ihram. Jadi saya contohkan bagaimana untuk menggunakan ataupun pakai kain ihram. Ni orang lelaki lah, orang perempuan tak tengok tak apa. Orang lelaki sahaja. Saya bagi satu cara mudah lah, cara yang biasa dipakai ataupun digunakan oleh jemaah umrah. Okey. Jadi sama ada kiri ataupun kanan, ikutlah, ada orang kidal. Jadi kita tarik sebelah kanan ini, kemudian tangan kiri kita tekan di sini, tarik ke sebelah kiri, kemudian tarik ke sebelah kanan, kemudian lipat. Ini cara mudahlah. Kenapa buat begitu? Kerana supaya tebal kawasan depan ni,
andai kata ada pancaran matahari, tak keluarlah dia punya wayang kulit dia. Dia kena pasti. Itu sebab kena begitu. Sebab minta maaf saya sebut, orang lelaki tak boleh pakai yang berjahit termasuk seluar kecil. Tapi kalau ada jual cawat, kadang-kadang ada dekat kedai-kedai kelengkapan umrah haji, dia jual cawat, boleh ikat. Itu lain. Tapi kalau tak jumpa, memang tak boleh pakai, maka pakai kain ihram, pastikan lipat begini dan tebal di kawasan hadapan. Jika ada pancaran, dia tak jadi projektor. Jadi selamat tuan-tuan. Contoh. Dan satu lagi, kadang-kadang orang buat, saya bagi 2 contoh. Dia buat lilit biasa sahaja. Dia lilit lah. Kemudian lipat, pasang tali pinggang. Ini saya tak galakkan. Dari segi pergerakan pun susah. Kerana kita nak melangkah, kita terikat dengan pakaian yang agak sempit. Okay. Jadi saya ulang lagi sekali. Ni ikut masing-masing lah. Tangan kanan, tangan kiri. Tarik ke kiri, balas balik ke kanan, kemudian lipat. Ni paling mudah. Ni ada beberapa hari lagi ni, ni yang grup 12 Ogos ni dah boleh praktis. Tiap-tiap hari pakai sebelum tidur. Kemudian satu lagi ni, untuk pakai di badan dipanggil dengan kain ridak. Ni pun mudah. Saya ambil contoh ni tali pinggang. Cuma tali pinggang ni saya beritahu tips. Kalau beli, try dulu, cuba dulu kat kedai. Jangan tak cuba. Sebab ada tali pinggang memang pendek. Macam contoh ni pendek. Ni bukan tali pinggang saya. Tu sebab dia pendek. Jadi kena cuba dulu. Takut nanti kan pendek tak boleh nak pakai. Jadi pakai tali pinggang. Ada jemaah tanya, Ustaz, pakai tali pinggang ni kena ikat dia ataupun tidak? Kalau ikat langgar pantang larang ke? Tidak. Tali pinggang bukan pakaian tetapi aksesori. Tali pinggang bukan pakaian tapi aksesori. Contohlah kita ada posh bag, kita nak pakai, boleh? Kerana dia bukan pakaian, dia aksesori. Tak mengapa. Okey. Dan kenapa kita pakai tali pinggang? Supaya ketat. Sebab contohlah kita akan terus ke Mekah buat umrah. Jadi kita akan pakai ihram siap-siap daripada KLIA. Di kawasan gate berlepas. Jadi perjalanan panjang takut terbuka. Jadi siap-siap pakai elok-elok, ketat-ketat betul-betul. Supaya tak terdedah ataupun tidak terbuka. Bayangkan dalam kapal terbang terbuka kelang kabut, tuan-tuan. Orang duduk ramai-ramai dekat-dekat, tuan-tuan. Kalau kat hotel, tuan-tuan, boleh cover-cover. Kapal terbang payah, tuan-tuan. Jadi kena jaga betul-betul. Ketika nanti nak tawaf pula, kalau tak pakai, kita jemaah Malaysia bukan macam jemaah Indonesia. Jemaah Indonesia, perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Lelaki depan, perempuan belakang. Dia buat satu grup. Jemaah Malaysia, orang Malaysia ni memang romantik. Suami isteri dia tak akan berpisah. Saya nak kongsi satu pengalaman kepada tuan-tuan. Saya pernah ada seorang jemaah, tak silap saya umur 80. Punya sayang dengan isteri dia. Isteri dia janji tak jumpa kat mana kelang kabut dia. Susah hati. Dia ambilkan makanan untuk isteri dia, ambilkan air, umur 80. Romantik. Alhamdulillah. Jadi bila nak tawaf tu ataupun sa'i, isteri duduk belakang, takut pegang kain suami. Suami pula nak cepat, laju, ikut ustaz pula kat depan, sa'i, tawaf ataupun sa'i dengan laju. Terkejar-kejar. Habis suami mula-mula rasa macam susah nak melangkah. Tiba-tiba rasa selesa pula. Hati-hati. Bila lawak-lawak kalau terjadi, jangan minta jangan berlaku. Jadi contoh orang lelaki, ni cara saya lah.
ambil ni ujung ni yang sebelah kiri, jangan ambil kanan ni, ambil yang kiri. Kemudian diselitkan bawah ni. Nak ikat pun boleh. Supaya jangan mudah tertanggal. Kemudian ini biasalah common kan, bagi jemaah haji umrah, terus lempang ke belakang. Di belakang ni ambil yang ujung ni, selit di belakang tengkuk kita ni, supaya tak mudah tertanggal. Ini pertama. Yang kedua, cara kedua, ambil ni ujung yang sebelah kanan, selitkan masuk kat yang sebelah kiri, selitkan di belakang. Akhirnya jadi macam baju. Pergerakan lagi selesa. Kalau naik kapal terbang macam ni lah, senang kan, supaya selesa. Dan tak mudah tertanggal. Nanti kita tidur dalam kapal terbang kan, takut terbuka nampak dada kita, tuan-tuan, tak cantik lah kan. Pakaian ihram lelaki, tadi saya dah tunjukkan yang A, kemudian saya akan tunjukkan yang B. B ni dipanggil dengan ittiba. Apa maksud ittiba? Ya, ini mengikuti. Ittiba tu bukan mendedahkan, mengikuti. Ikut siapa? Ikut baginda Nabi SAW. Jadi mendedahkan bahu di sebelah kanan. Ketika mana? Ketika hendak kita melaksanakan ibadah tawaf. Lelaki sahaja, perempuan jangan dedahkan. Pening Pak Arab nanti. Hanya lelaki. Dipanggil dengan ittiba, yakni mengikut akan sunnah Nabi SAW. Kemudian seterusnya, slipper. Orang perempuan kena pakai stokin, kena pakai kasut lah, cantik. Tetapi orang lelaki kena guna ataupun kena pakai slipper yang menampakkan kelima jari dan menampakkan akan tumit kaki. Maksudnya tak boleh tutup sikit-sikit, tak boleh. Kena nampak kelima-lima jari dan kena nampak juga akan tumit kaki. Jadi suka saya ingatkan orang lelaki kan, ni perkara yang paling penting kena ingat. Jangan lupa bawa selipar Jepun ataupun guna selipar Jepun. Lazimnya pasti ada 1-2 orang yang terlupa pakai selipar biasa. Jadi saya tak nak begitulah, kerana kita nak buat ibadah umrah dengan sesempurna yang mungkin.